penulisan pendek, ya. And then kamu ada extended writing, penulisan 200 hingga 250 patah perkataan. Dan untuk students yang tak biasa, untuk student yang tidak biasa uh, menulis, nak tulis 200-250 patah perkataan tu dia ialah satu benda yang boleh membawa stres, akan stres, very stressful. So dalam kelas ini dan kelas minggu depan juga, insyaAllah 2 minggu kita akan tackle writing. Cikgu akan tunjuk kamu cara, step by step macam mana nak buat writing, macam mana kita nak buat essay, macam mana kita nak uh, bukan sahaja tulis kena dengan format, bukan sahaja kita nak tulis kena dengan arahan, tetapi juga macam mana kita nak sampai berapa patah perkataan yang kena ditulis tu, untuk student yang tak biasa menulis. Benda ni boleh, benda ni lah yang akan, sebab benda ni banyak markah, sebab dia dalam arahan, benda yang ada dekat dalam arahan tu, markah ada banyak. So kita mula insyaAllah. Okay, so the first part kita akan tengok ialah short communicative message, ialah short writing lah. Jadi first kali baca arahan dia. You received an email from your friend Jennifer who moved to East Malaysia. Now write an email to your friend in about 80 words. Okay, jadi lebih kurang 80 patah perkataan, tulis satu email. Jadi dekat dalam, apabila arahan dia kata about 80 words, maksudnya mungkin dalam 80 ke 90 patah perkataan tu kamu selamat lagi lah. Jangan kurang daripada 80 ya. Jangan kamu kata kalau about 80 tu buat 70 okey lah. No, absolutely not. Paling kurang 80, kemudian kalau kamu nak lebihkan sikit ke, bolehlah sampai ke 90 kan. Alright, itu not a problem. 80 words ni sebenarnya sangat sedikit, ya. Dan kalau kamu perasan dekat dalam arahan, dia dah tulis dekat situ, write an email. Dekat arahan, dia dah tulis dekat situ, write an email. So, banyak kali cikgu cakap, dalam arahan tu yang akan menolong kamu untuk decide apa yang kamu nak tulis. This is what I mean. This is what I mean. Write an email. Baca itu saja kamu dah tahu dah, oh inilah dia punya format dia. Jadi kena ingatlah macam mana nak tulis email. Apa yang kena ada, apa yang tak boleh tak ada, dan seterusnya. Alright. So, before kita start, kita baca dia punya the email that you received, ya. Okay, hi there. The SPM examination is over and I am still undecided on what to do next. My parents insist that I study law, but I prefer graphic designing. Should I tell them this? How do I tell them? Most importantly, how do I convince them that I am good at graphic designing? Take care. Okay, a very short email, ya. Email yang sangat-sangat pendek. Dan biasa, dan kalau kamu perasan, kalau dekat dalam short message ni kan, mungkin student akan fikir, oh ini tak ada clue apa yang patut tulis ni. Okay, so first of all, apabila kita scan email yang kita dapat ni, dia dah bagi tahu dah apa yang kamu perlu tulis. First of all, this one. Ini ialah konten pertama. Should I tell them this? Itu ialah konten pertama. Dekat dalam email kamu mesti jawab soalan ni. Kemudian soalan seterusnya pun kena jawab lah. And then finally, how do I convince them that I am good at graphic design? Kan?
Jadi tiga benda ini, ya, tiga soalan yang kawan kamu Jennifer tanya kamu dekat dalam email ini ialah isi email kamu, isi jawapan kamu. Ya, tak perlu, sebab ni ialah penulisan yang sangat pendek, tak payah fikir pasal benda lain. Fikir pasal ini sahaja, tiga ni sahaja. And of course, kena fikir tentang format. So, ada ruang tak nak tulis jawapan? Tak ada. Okay, so kita buat macam biasalah ya. Alright. Okay, so sebelum kita mula, kita kena tahu dulu apakah format email, ya. Apakah format penulisan email itu. Okay, first of all, email kena ada to, from, ya. Ya, from ini maksudnya penghantar lah, sender, ya, daripada siapa. Ya, contohnya kamu tulis je lah apa-apa email pun sebenarnya email penulis lah, email penulis, ya. Jadi mungkin kamu nak tulis Rahman at gmail.com. Okay. And then to, kepada siapa. Jadi dekat dalam arahan dan juga dekat arahan ni dah beritahu bahawa kamu akan menghantar email ini kepada Jennifer. Jadi tulis je lah dekat situ, Jennifer at gmail.com. Dah cukup. Ya. And then benda ketiga yang kena ada ialah subjek. Ya, email ini tentang apa? Email ini tentang apa? Jadi mungkin nak tulis kat situ, sebab email ini ialah satu nasihat, kan? Advice for a friend, mungkin, kan? Advice for a friend, satu nasihat untuk seorang sahabat. Okay, jadi itu ialah subjek. Dia rasanya tak perlu capital pun tak apa, kan? So advice for a friend, cukup. Alright. Now, kalau kamu perasan, email yang dia bagi kepada kamu itu satu paragraf sahaja dan tidak ada space. Ya, sebab perenggan pertama dekat dalam email ataupun surat memang tak ada space. So tak payah letak space dekat situ. Tapi sebelum kita jawab ni, kita kena tahulah apa yang kita nak tulis, ya. First kali dia tanya, should I tell them this? Ya. Jadi dekat dalam email itu dia kata, the SPM examination is over. Peperiksaan SPM dah tamat. And I am still undecided on what to do next. Dan saya masih lagi saya masih lagi tidak boleh membuat pilihan untuk buat apa pula, kan? Apa pula nak buat selepas tu. My parents insist that I study law, ya. Ibu bapa saya insist, bertekan bahawa saya study law, ya, belajar tentang undang-undang lah, kan, law. But I prefer graphic designing, tetapi saya lebih suka graphic design. Jadi itu ialah dia punya situation dia. And then first kali dia tanya, should I tell them this? Patut ke saya bagi tahu? And then how do I tell them? And then how do I convince them that I am good at graphic designing? Jadi ini ialah tiga isi yang
kamu perlu tulis dekat dalam email kamu. Okay, so first kali dia tanya, should I tell them this? Now, memanglah ini ialah satu soalan, ya, satu soalan. Dan dia tanya, dia minta kita punya pendapat kan. Patut ke? Ya, patut ke saya bagi tahu, patut ke saya bagi tahu ibu bapa saya bahawa saya lebih suka graphic design daripada saya suka law, daripada saya suka undang-undang. Tetapi kalau kamu perasan, soalan seterusnya ialah how do I tell them? Bagaimana saya nak bagi tahu? Jadi sebenarnya soalan yang pertama ini, should I tell them this ini, dia punya jawapan dia mesti yes. Ya. Okay, jadi jawapan dia dekat sini mesti yes. Sebab soalan seterusnya ialah how do I tell them? Macam mana saya patut bagi tahu? Okay. Tak faham ya? Kalau sebab kita nak cover 2 essay malam ini, cikgu akan pergi laju sikit tau. So kalau ada masalah, tolong angkat tangan, tolong bagi tahu. Alright? Nah, macam mana kita nak mulakan penulisan? Ya, macam mana kita nak mulakan penulisan? First kali email kena ada greeting. Ya, kena ada greeting. Contohnya macam yang kawan kamu buat kat sini lah kan. Jadi kawan kamu kata hi there. So kamu bolehlah kata hello ke apa ke kan. Hello je lah, senang. And then kamu kena ada balas sedikit lah. Ya, balas sedikit tentang situasi dia ni. Janganlah terus-terus saja terus-terus jawab. No. Kena ada sentuh sekurang-kurangnya 1-2 patah perkataan pun cukup lah. Ya. Contohnya macam I'm sorry to hear about your situation. It can be difficult to decide on what to do now that our exam are over. Okay, jadi kita tulis kat situ, I'm sorry to hear about your situation. Ya, and then it can be difficult to decide on what to do now that our examinations are over. Ya, memang kalau memang banyaklah orang jumpa kesusahannya untuk decide macam mana nak buat. And then kita jawab, should I tell them this? Patut ke kawan kita ni bagi tahu ibu bapa dia bahawa dia suka graphic designing? Sebab jawapan dia mesti yes, maka kita kena tulis yes lah. I definitely think that you should tell your parents that you prefer graphic designing. Ya. Okay. Ya. Jadi bahagian ayat ini menjawab yang pertama ini. I definitely think that you should tell. Yep. And then how do I tell them? Soalan seterusnya tanya how do I tell them? Ada idea tak daripada kelas? Macam mana kita nak nasihatkan kawan kita supaya dia boleh dia nak bagi tahu bahawa dia lebih suka graphic design daripada law. Ada idea tak? Kelas. Tunjukkan lukisan dia. Tunjukkan dia punya graphic design tu lah. Cikgu rasa yang tunjukkan tu sesuai untuk jawab soalan 3. How do I convince them?
Sebab soalan 3 kan, how do I convince them? Macam mana saya nak yakinkan kepada mereka bahawa saya sesuai dan saya handal dalam graphic design. Nampak tak? Sekarang ni dia punya keyword dia ialah tell. Macam mana nak beritahu. Ada idea? Katalah kamu nak discuss something dengan your parents. Kamu buat macam mana? Sit down and have a talk with them when they are not in a bad mood. Biasanya macam tu lah kan. Biasanya kita tengok dulu mood dia orang okey kan. Mood dia orang happy ke. Kan. Tengah-tengah relax. And then baru kita pergi jumpa cakap elok-elok je tak. Jadi okay, kita akan frame kita punya jawapan kita macam tu. So tadi kita kata I definitely think that you should tell your parents that you prefer graphic designing. Jadi bila dia tanya how do I tell them? When telling them this, when telling them that, you should definitely wait for macam mana nak cakapnya? For the best timing, such as when they are relaxed and not in a bad mood. Kan? Relaxed and not in a bad mood. Kemudian kita boleh kata be polite and macam mana eja courteous ya? Courteous, okay. Be polite and courteous, but be polite and courteous and make sure that they understand that you are not ignoring their advice. Ya. Jadi apabila cikgu dia dah tua sikit kan, jadi cikgu boleh nampak daripada belah-belah dua-dua ya. Kadang-kadang ibu bapa pun ada cara pemikiran mereka dan remaja pun ada cara pemikiran mereka. So the most important thing is be polite and courteous ya. Kita masih lagi bercakap dengan ibu bapa. Jadi kena sentiasa sopan ya, jangan kena jaga bahasa, and then make sure that they understand that you are not ignoring their advice ya. Pastikan bahawa ibu bapa tu diorang tahu, diorang faham bahawa kita dengar nasihat mereka, kita dengar dan kita faham. Tetapi so make sure that they understand that you are not ignoring their advice. And then macam kawan kita cakap tadi tu, this is your future, not theirs. Okay. Finally, how do I convince them that I am good at graphic designing? It would be best if you have samples of your graphic design work. Patut ada contoh lah kan, contoh-contoh daripada graphic design. Kalau nak tahu bahawa ini bukannya saya bukannya buat saja-saja benda ni. Saya buat benda ni sebab saya suka dan saya minat and I'm good at it. Lebih penting sekali, I'm good at it. It would be best if you have samples of your graphic design work and you show them that you are no. It is best if you have samples of your graphic design work, samples that
can show them how good you are in the field. Samples that can show them how good you are in the field. Jadi, untuk soalan nombor 3, how do I convince them? Itulah jawapan dia. Ya. Dia tunjuk samples, ya, contoh-contoh design work. Maksudnya bukannya kata, oh, saya suka graphic design sebab saya tengok orang buat nampak macam seronok. No. Ya, memanglah kalau sebab itu, kalau itu ialah sebab kenapa kamu nak buat benda tu, memanglah ibu bapa tu akan risau. Tetapi bila kamu tunjuk, this is my work, kata this is my work and this is really really good, tunjuk sekali kan sampel, jadi barulah dia orang faham. And then finally, kalau macam dekat dalam email yang kamu terima ini, dia tak ada penutup, tetapi sepatutnya kena ada penutup lah, ya. I hope the best for you. And then okay, kelas bawah sekali kena letak apa? Bawah sekali kena letak apa? Apa yang patut ada dekat bawah tu? Okay. Untuk apa dia? Sorry? Boleh ulang balik? Nama. Okay, first kali. Nama. Sekejap. Okay. First kali, kamu tak boleh tanda tangan dalam email. Ya, tak boleh. Except kalau kamu memang ada software yang ada digital signature, tu lain lah. Tetapi most likely tak ada. Jadi kat bawah ini cukup untuk kamu ada good luck. And then nama kamu lah. Ya. Dan ya, tak payah ada signature, ya. Tapi ya ada, okay, yang ini kita dah boleh padam sebab kita dah jawab. So, ada beberapa pieces dekat sini yang student selalu terlupa. So, first kali ini kena ada from dengan to. Tak kisah mana atas mana bawah. Ya, from dengan to. Kena ada. Kadang-kadang dekat dalam kertas, kadang-kadang dekat dalam apa? Dekat dalam kertas soalan kamu, dia punya sampel dia ada tunjuk. Kadang-kadang tak ada. So, bila ada tunjuk tu tak apalah, kamu boleh diingatkan. Tetapi kalau macam ini, jangan lupa untuk letak from dengan to. Next, kena ada subjek. Subjek ni lah yang paling student suka lupa. Email kena ada subjek. At least email yang kamu tulis dalam examination. Kalau dalam peperiksaan, kena ada subjek. Selalu sangat student lupa benda ni. Ya, and then greeting dengan salutation sebelum dan selepas kena ada. Ini format je, dan format itu ialah sebahagian besar daripada markah yang kamu akan dapat. So, kena ada greeting, kena ada salutation. Now, ini ialah email, tapi email ada dua, formal dengan informal. So, yang ini email mana satu, kelas? Formal atau informal? Formal. Ada yang jawab formal, ada yang jawab informal. Yang jawab formal, kenapa dia jadi email formal? Informal. Okay, kenapa kamu kata informal? Sebab dia email untuk kawan.
Kalau formal, kenapa formal? Kalau informal, kenapa informal? Formal sebab dia punya tanda tangan semua sebelah kiri. Okay. Itu untuk surat sahaja. Email tak ikut format tu ya. Itu untuk surat sahaja. Surat dengan email walaupun dia punya nampak macam lebih-lebih kurang aja, tetapi sebenarnya tak ikut. Ini ialah satu email informal. Dan sebab dia ialah penerima dia dan penghantar dan penerima dia ialah kawan kamu ya, koresponden tu ialah your friend. Sebab tu dia tulis kat sini your friend. Maka itu ialah informal email. Kalau formal email, dia akan tulis dekat sini juga. Ya? You receive an email from tempat kerja mungkin. Ataupun you receive an email from client mungkin. Jadi, kalau macam tu, dia formal. Ini ialah email daripada kawan. Sebab dia ialah kawan, your friend. Maka dia ialah informal. Jadi, sebab dia informal, cukup email kamu macam ini. Kalau email yang formal, dia kena tulislah apa jawatan kamu kat bawah ni, apa semua kan. Tetapi sebab dia ialah email informal, cukup. Ini ialah jawapan kita. Ya? Inilah jawapan kita. And then, kamu bolehlah, kamu nak kira berapa patah perkataan, nak tambah, nak tolak, apa semua. Yang itu belakang kira lah. Ya, tak kisah sangat yang itu. Yang penting, email kamu sudah siap. Okey. Sebelum cikgu pergi ke penulisan seterusnya, ada soalan ke? Tak ada. Ya, harapnya tak adalah. Tapi kalau ada, tolong angkat tangan ya. Kalau ada, tolong angkat tangan. Please. Okay, next. Guided writing. You must answer this question, write your answer. Okay, 100 in an appropriate style. Okay. Your classmates are discussing plans to do further their studies at the college or university and their preferred career choice. Write an essay. Okay, ini ialah essay about your chosen area of study and what jobs it will eventually lead to. Okay, jadi dekat sini, dekat dalam arahan ni ada dia punya konten lah, konten yang apa yang kamu perlu tulis. So kamu kena belajarlah, learn the skill. First kali tengok format. Okay, essay. Okay, fine. Essay biasalah kan, perenggan. And then chosen area of study, what jobs it will eventually lead to. Now, dia ada bagi extra details kat sini. In your essay, you should write about first, your chosen field of study and the process of applying. Okay, satu. Maksudnya yang ni lah kan. Dua, reason for your choice. Reason for your choice tak ada dekat atas ni. Tetapi sebab dia tulis dekat situ, maka kena ada lah. And then the kinds of jobs it will lead to. Jadi yang ni link kepada yang bahagian kedua ini. So, yang ini pergi ke yang ini pergi ke yang itu, yang itu pergi ke yang itu, ya. And then of course ada yang point nombor 2 ni. And then write your essay using all the notes, perasan, all the notes, and giving reasons for your point of view. So kena guna tiga-tiga ni and then reasons for your point of view. Jadi maksudnya untuk setiap note ini kena ada reason. Sebab tu cikgu suka tanya student, kenapa jawapan dia yang itu? Macam mana kamu tahu jawapan dia yang itu? Sebab nanti dekat dalam exam pun dia akan minta kamu jawab yang macam itu juga, ya. Alright. So, macam mana kita nak jawab? Macam ni. Untuk esei yang jenis macam ini,
sebab dia ada lebih daripada satu perenggan, maka kita patut buat rangka, ya. Rangka karangan, guided writing. Okey. Sebab ini ialah esei biasa, maka esei itu akan dibahagi kepada 3 bahagian. Macam biasalah penulisan biasa kan. First sekali ada introduction, iaitu pengenalan, kemudian ada content, isi, kemudian ada conclusion, penutup. Okey, bukan tiga perenggan, 3 bahagian esei kamu, ya. Okey, so introduction biasalah, introduction, kemudian content. Sebab dia bagi 3 note, maka kamu kena ada 3 paragraf content. So, paragraf content pertama, chosen field of study and process of applying. Nombor 2, reason for your choice. Dan nombor 3, kinds of jobs it will lead to. Okay, and then finally conclusion lah. Alright. Macam mana kita nak buat introduction? Jadi introduction, first kali kamu repeat the context of essay. Apa dia context of essay tu? Context of essay tu inilah: discussing plans to further their studies and their preferred career choice. Itu ialah context. Ya. Itu ialah context. So, apa yang kita akan tulis, okay, tak apa. Yang itu apa yang kita akan tulis kejap lagi bila kita mula tulis essay nanti, cikgu tunjuk. First kali kita repeat the context of the essay. Repeat ni maksudnya kita ulang balik. Maksudnya kita akan tulis balik, tetapi kita akan ubah sedikit je. Itu sahaja. And then selepas kita buat introduction, kita introduce dia content, iaitu kalau macam in this case, apa kita punya chosen area of study lah kan. Jadi sebab essay ini tentang kamu punya area of study, maksudnya kamu nak pergi course apa selepas SPM, maka course pilihan kamu itu letak dekat dalam introduction. Pengenalan kan, kamu perkenalkan kamu punya course, and then kamu boleh pergi ke content. Jadi cepat, seorang student bagi cikgu contoh apa course, apa area of study yang rasa macam kita boleh tulis tentang dia. Kita nak tulis tentang apa? Idea. Apa-apa je ke? Apa-apa sahaja. Sebab dia tak bagi tahu tau. Sorry, ulang balik. Lawyer. Law. Okay. So, chosen area of study, law. So, apabila kamu pilih, make sure kamu tahu. Make sure kamu tahu. Jangan kamu tulis doktor, kemudian kamu tak tahu benda pun macam mana nak, apa dia doktor tu buat apa, dia belajar macam mana, kenapa orang nak jadi doktor, apa sebagainya kan. So dekat dalam ni kita pilih chosen area of study ialah law. Okay, very good. Now, firstly dia kata chosen field of study and process of applying. Okay. Apa maksud chosen field of study? Ialah kita bentangkan tentang kita punya chosen area of study. Jadi apa itu law? Apa itu kursus undang-undang? Apa itu law? Apa itu law student course? Jadi kita boleh kata dekat situ
studying law is understanding the various laws of a particular country or set of countries. Kenapa kita belajar law? Ialah memahami undang-undang, kan? Undang-undang satu negara ataupun beberapa negara. And then the process of applying, macam mana kita apply untuk law, macam mana kita apply apa-apa course lah, kan? Choose the best universities and apply either using a walk-in application or online application. Okay, jadi macam mana kita apply ialah kita sama ada walk-in ataupun online. Sama je lah, kan? Okay, jadi dua ni ialah poin yang pertama. Apabila kita dah jawab dah, kita pergi ke poin yang seterusnya. Reason for your choice. Kenapa belajar law? Ada idea, kelas? Kenapa seseorang itu belajar law? Minat. Minat? Dia boleh, dia ada bakat. Oh, okay. So kita first kali kita buat interest, and then talent, bakat, kan? So okay lah, cukup lah, interest and talent. So ada minat. Macam mana kita nak kembangkan? Apa maksudnya minat? Apa yang kamu minat tentang undang-undang? Nampak tak? Sebab tu cikgu kata tadi, apabila kita nak pilih jawapan, nak pilih, kita nak tulis tentang apa, make sure kita tahu. Jadi kenapa minat law? Ingat, ini ialah penulisan kamu. Ya? Jadi tak kisahlah kamu tulis apa pun, asalkan dia nampak macam logik sikit. Contohnya kawan kamu kata justice. Okay, very good. Interest, maksudnya want to uphold social justice and uphold social justice and create a society with better morals. Kan? Kata. Kita belajar law sebab kita nak uphold justice, keadilan, and also kita nak mencipta satu society, masyarakat yang bermoral tinggi. Ya, walaupun kamu dekat belakang monitor tu boleh tersenyum-senyum tergelak-gelak, kan, dengar penulisan macam ni, tetapi nanti dekat dalam SPM nanti kamulah yang kena tulis benda ni. Ya. Okay, next. Point seterusnya, reason for your choice ialah talent. Ya, kita ada bakat. Jadi, apa bakat yang diperlukan untuk belajar law? Ada idea, kelas? Dia peta berkata-kata. Ya. Good at speech and especially debate. Lagi apa lagi? Cikgu rasa critical thinking tu semua jenis pekerjaan perlu critical thinking. Kalau pekerjaan tu profesional je, dia perlukan critical thinking. Good at speech. Itulah, good at speech lah. Lagi?
Ada lagi tak? Maybe dia, and especially debate, and can is good at convincing people. Maksudnya dia senang apabila dia berdebat ataupun apabila dia bercakap kan, dia boleh meyakinkan orang lain. Kan, karisma tinggi kan. Alright. Okay, itu ialah perenggan kedua. And then perenggan ketiga, kinds of jobs. Apa jenis pekerjaan? Apa jenis-jenis pekerjaan? Yang itu senang je lah kan. First kali kita of course lah kena kata lawyers. Tapi lawyers ada banyak jenis. Kan? Ya, lawyers ada banyak jenis. Jadi defense lawyers, kita boleh kata hmm, hmm, okay. Kita boleh kata apa? Defense lawyers, apa? Civil law lawyers, kan? Boleh bawa kepada judge, and then itu civil law lah ya, civil law. Syariah tu sebenarnya bawah civil law. Lagi ada lagi tak pekerjaan yang seorang yang belajar tentang law boleh dapat selain daripada seorang peguam ataupun seorang hakim? Cuba fikir lagi kelas. Ada lagi tak? Pensyarah. Ya, pensyarah. Uh, eh, Lecturer or professor of law. Apa dia Tesla Company? Tesla Company itu perlukan peguam lah kan? Selain daripada peguam. Lagi ada lagi tak? Selain daripada peguam. Apa tak? Lawyers kita dah buat dah kat atas ni. Selain daripada tu, ada lagi? Motivator. Motivator. Apa kaitannya dengan peguam? Pernah terfikir tak? Siapa yang buat undang-undang ni? Kan? Kan? Undang-undang ni orang ikut, kan? Orang ikut. Hakim pun, setinggi-tinggi hakim pun ikut. Jadi siapa yang buat? Parlimen. Kan? Raja. Okay. Jadi kalau tak tahu, tak tahulah. Kalau tak tahu, tak apa. Tak payah buat. Cukup banyak ni. Okay, jadi itu ialah kita punya content. Kemudian finally kita buat conclusion. Dia punya
dia punya konklusi dia, apa dia punya conclusion dia ialah kita macam mana kita nak buat rumusan, kita repeat the uh, kita repeat the chosen area of study, ya. Kita repeat balik kita punya introduction sebenarnya, ya. Sebenarnya kita repeat balik dia punya introduction. And then finally hope. Sebab ini cerita tentang the future, maka kita tulis hope for the future. Okay. Kita ada masa 10 minit lagi. So jadi cikgu rasa tak ada cukup masa untuk tulis esei. Tetapi cikgu nak cikgu ulang balik, ya, rangka karangan itu apa maksud dia, ya, dan macam mana ya tanya. Ya, cikgu tak dengar lah, boleh kuat sikit tak? Sorry. Reason for your choice. Aha. Kita letak I salary boleh ke cikgu? Boleh. High salary, kemudian kamu boleh letak juga high demand, kan? Sentiasa perlu, kan, contohnya lah. Jadi kalau kamu letak high salary, boleh, ya, sangat-sangat boleh. Jadi apa idea kamu untuk bentangkan high salary itu? Kan kalau lawyer, ya, famously they are paid hourly. Ya, mereka dibayar bukannya setiap hari, dia orang dibayar setiap jam. Ya, dia orang dibayar setiap jam. And then paid hourly, and then sometimes paid for signature. Kadang-kadang for witness. Ya, kadang-kadang untuk dokumen rasmi yang memerlukan saksi, untuk kamu dapat saksi itu kena ada peguam, and then dia tanda tangan je sebenarnya. Dia saksi, dia tanda tangan, tetapi itu pun kamu dah kena bayar dia mahal. Jadi bolehlah, asalkan kamu boleh kembangkan dan dia logik, maka kamu boleh letak. Ingat, ini ialah writing tentang kamu, ya. Ini ialah penulisan tentang kamu. Jadi sebab ini ialah penulisan tentang kamu, asalkan dia logik, kamu boleh bagi apa-apa sahaja sebab yang kamu kamu boleh tulis apa sahaja yang kamu nak, asalkan dia tak lari daripada logik, ya. Kalau dia tak lari daripada logik, kamu dapat dia akan bulatkan kat situ, ya, illogical point. Okay. Jadi ada soalan lain? Ada soalan lain, kelas? Sebenarnya kalau ikut cikgu, suka cikgu nak bagi kamu homework. Sorang-sorang kena buat rangka karangan masing-masing. Rangka karangan je, tak payah buat esei pun tak apa, buat rangka karangan sahaja. Ya, tetapi tak apalah, cikgu tak boleh bagi homework. So tapi suka cikgu kalau kamu belajar buat rangka karangan sendiri. Ya, belajar buat rangka karangan, ya. Kalau kamu dah pandai buat, sebenarnya tak lama pun buat benda ni. Sebab tak payah sentence penuh pun sebenarnya. Ini cuma contoh yang cikgu buat sahaja. Dan dia sangat penting. Nanti minggu depan bila kita sambung, cikgu akan tunjuk ke kamu betapa senangnya nak tulis karangan apabila kamu dah ada rangka itu. Ya, jadi cikgu akan ulang balik daripada atas sampai ke bawah, ya. Apabila kamu buat rangka karangan first kali,
bahagikan kepada 3. Introduction, content, conclusion. Ya, pengenalan, isi dan penutup. And then dekat dalam introduction, kamu repeat the context of the essay. Kamu nak tulis essay tentang apa? Kamu ulang balik tajuk itu. Tajuk itu kamu ulang balik. Jadi dekat dalam ini tajuk dia ialah discussing plans to further their studies at college or university and their preferred career choice. Cuma kamu kena tukarlah daripada dia, kamu tukar kepada I. Sebab penulisan ini ialah tentang kamu. Maka kamu tukar. And then kamu introduce the content. Perkenalkan kamu punya topik, perkenalkan kamu punya isi. Apa yang kamu akan tulis dalam perenggan isi itu, tulis kat atas tu. And then dekat dalam content, biasalah. Content ialah isi. Kalau macam dekat dalam guided writing ni, dah tulis dah 3 point dekat situ, maka buat sahaja 3 perenggan dan kembangkan setiap point. Kembangkan. And then finally, dekat dalam conclusion, kamu repeat balik kamu punya introduction, kamu ulang balik apa yang kamu dah tulis kat atas tu, tukar sedikit, kemudian kamu rumuskanlah dengan yang sesuai lah. Ya, contohnya kalau macam cerita tentang future, maka kamu rumuskan dengan hope for the future. Kalau kamu kalau dia kalau dia esei yang tentang benda lain, dia punya penghabis dia lain lah. Tetapi kalau macam contohnya macam ini, di mana dia ialah tentang the future, maka rumusan kamu ialah hope for the future. Jadi apabila kamu dah ada rangka karangan macam ini, tinggal nak tulis je, tengok tulis. Sebenarnya kebanyakan penulisan dia kamu dah buat lah dalam in your head. Tinggal nak letak je. Alright. So, sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan ke? Cikgu, Ya. Civil law tadi tu apa maksud dia? Yang mana satu? Civil law. Civil law. Maksudnya macam mana cakap ya? Undang-undang yang melibatkan orang ramai. Contohnya macam kamu nak saman seseorang yang lain. Kan? Kamu bukannya nak saman kerajaan ke apa ke, dia tak ada berkaitan pun dengan kerajaan. Cuma kamu nak saman seseorang ataupun kamu nak saman sesuatu company ke apa ke kan. Dia tak ada berkaitan dengan undang-undang negara itu, tapi kamu, dia sebenarnya kes yang paling banyak tentang civil law ni saman lah. Ya. Jadi dia tak melibatkan the nation, dia tak melibatkan the country. Maksudnya tak melibatkan polis ya. Okey, ada soalan lain? Faham. Terima kasih cikgu.